Yo, what's up G's? Back again dalam episod baru Lokoi Entertainment Story Time, di mana aku akan ceritakan kisah-kisah yang menarik pada pandangan aku tanpa ada batas topik ataupun tema. Mistik, jenayah, sejarah, misteri, senang cerita semua. Sebab department troll benda-benda yang viral ni aku dah pindahkan ke TikTok. So boleh follow lah TikTok aku, link dekat description. Kalau rasa channel ni menarik boleh subscribe. Kalau rasa video ni menarik, boleh like. Kalau rasa hang ada topik yang lebih menarik, boleh komen. Simple. So let's get it. Aku nak ceritakan tentang seorang remaja yang tersilap langkah, remaja yang overconfident, sanggup buat apa saja demi fame, demi nak famous. Remaja ni didapati telah dibunuh lepas viralnya satu video dekat social media. Video dia maki hamun sebuah kartel di Mexico. Ni bukan kartelo Hello Joe Flizzo tu. Ni the real kartel lah. Kartel ni senang cerita gangster lah, tapi dia more to mafia type shit. Sebab lebih organize, ada ahli-ahli, ada pangkat-pangkat, ada arahan-arahan. Kartel yang terlibat dengan kes pembunuhan remaja ni diberi nama The Jalisco Nueva Generación, short form dia CJNG. CJNG diketuai oleh Ruben Oseguera Cervantes. Nama dia memang susah nak sebut, ataupun lebih dikenali sebagai El Mencho. Aku rasa mesti ramai yang tahu kalau sebut El Chapo. El Chapo ni dia ketua kartel yang berbeza, kumpulan kartel yang lain, kartel yang ditumbangkan oleh pihak berkuasa. Lepas penangkapan El Chapo, lepas tumbangnya kartel El Chapo, nama CJNG ni naik dengan mendadak dengan cepat. CJNG merupakan antara kartel yang paling cepat naik. Maksud nama CJNG ni dalam bahasa Melayu, kartel Jalisco generasi baru generasi baru punya kartel. Generasi baru ni lain sikit depa macam tak ada tapis-tapis, tak ada filter-filter Kalau nak jahat terus. CJNG disenaraikan sebagai kartel kedua yang paling berkuasa di Mexico dan juga kartel yang paling ganas, kejam, violent dalam dunia. CJNG yang handle remaja tadi tu. Depa lah yang bunuh dia. Pasal apa dan macam mana benda ni berlaku? Jom kita selam lebih dalam. Kita kenali dulu siapakah gerangan remaja yang aku sebut tadi Seorang remaja yang berumur 17 tahun dengan nama Juan Luis Lagunas Rosales, susah juga nak sebut, berasal daripada sebuah tempat yang dinamakan Navolato dalam negeri Sinaloa, Mexico. Luis ni dia membesar dengan ibu dia dan dia langsung tak kenal siapa bapak dia. Tak lama lepas tu Luis diserahkan dekat nenek dia untuk jaga dia. Tapi bila umur 15 tahun Luis angkat kaki gerak dia belah dari nenek dia. Dia tinggal nenek dia. Dia berhenti sekolah. Kononnya dia nak cari siapa bapak dia Luis pun dia belah daripada Navolato dan sampai ke sebuah bandar baru iaitu Culiacan Town. Luis dia cuba berdikari Dia start dengan ambil upah basuh kereta orang tapi mula dari bawah. Tapi bila Luis dah umur 17 tahun dia dah jadi ikon pada remaja-remaja sekitar Mexico Dengan kehadiran social media, Luis dapat satu benda yang majoriti manusia tengah kejak ni iaitu fame. Macam biasa untuk famous dekat social media dengan cepat hang cuma perlu kaya dan menunjuk semua harta dalam social media. Dengan cara tu insya-Allah berkesan, ramai yang akan follow. Aku pun tak tahu pasal apa, tapi itulah hakikat dia. Itulah apa yang Luis buat bila dia makin banyak duit Luis ni walaupun bawah umur tapi dia ni party people Dia memang kaki party Dia selalu share gambar ataupun video dia tengah party tengah mabuk. Luis ni memang kaki mabuk yang tegar Orang cakap kaki mabuk di usia muda walaupun dia masih berumur 17 tahun, which is illegal untuk mabuk Kan nak minum arak kena 18 tahun ke atas Bawah umur haram, atas umur halal. Kat Malaysia pun macam tu So Luis cipta satu image dalam social media sebagai kaki party, kaki mabuk, kaki perempuan. Image dia tu macam dia dah berumur walaupun dia pendek, muda, tak matang, tapi perempuan
keliling pinggang bai. Tak tahu lah, mungkin sebab duit dan fame lah. Orang nak tumpang aku lah. Kebanyakan orang follow dia sebab nak tengok gelagat dia lah. Dia selalu upload video dia tunggang arok lah, jalan dengan perempuan. Aku pun tak tahu pasal apa, tapi ramai yang suka lah tengok benda-benda macam tu lah. So followers dia makin ramai lah. Dia makin confident dan kadang-kadang dia overconfident. Louis start upload video dia ambil dadah, video pengsan sebab over drinking. Dekat Twitter dia ada 34,000 followers. Dekat Instagram pula dia ada 300,000 followers. Dekat Facebook paling famous dia ada 1 million followers. Dan dia ada nama gelaran tau dekat social media. Nickname orang cakap lah. Louis dikenali sebagai El Pirata de Culiacan. Oh, susah man nak sebut nama-nama Mexico El Pirata de Culiacan. Aku sebut dah tak jadi Mexico lah, dah jadi bahasa Jawi campur dengan Jawa dah. Maksudnya The Pirate of Culiacan, Lanun Culiacan. Bila dia famous, dia ada ramai kawan lah kan. Ramai geng-geng yang follow dia, buat ramai sekali lah. Orang start jemput Louis jadi guest ataupun tetamu dalam TV show, YouTube show, influencer parties dan lain-lain lah. Public figure lah orang cakap lah. Orang yang tak tahu umur dia memang tak tahu lah yang dia tu sebenarnya bawah umur. Dengan gaya hidup dia, orang ingat dia dah tua dah lah. Dia juga start buat tattoo dekat tangan kiri dan kanan. Sebelah tatu harimau, sebelah lagi tatu lanun. Dan dia makin melampau lah orang cakap kan. Dia start upload gambar-gambar pegang senjata api, pistol, senapang. Makin timbul tau dalam diri dia yang dia ni mungkin untouchable lah, tak boleh disentuh lah. Makin besar kepala lah orang cakap lah. Dan Louis juga dah mula kena tahan dengan polis, kena tangkap sebab minum arak bawah umur lah, underage drinking. Makin lama dia makin melanggar batas lah orang cakap lah. Apa batas dia? Pada Disember 2017, Louis ada up satu video dekat social media. Video yang menjadi punca kematian dia. Dalam video tu, kononnya dia tengah flex lah orang cakap kan. Tengah baran lah, tengah garang, tengah mengamuk lah. Tak tahu pasal apa tapi dia jerit-jerit kan, marah-marah, maki-maki CJNG, kartel yang bahaya ni. Dalam video tu, Louis maki-maki tau. Bunyinya begini. El mencho, a mí me pela la verga. Oh, aku cakap Latin, jahanam. Cara bunyi tu kan macam, "Weh, El Mencho, no, ada kenduri dekat sana." Cara bunyi dah macam tu. Tapi bukan. Maksud yang sebenarnya, "Weh, El Mencho, isap." Lebih kurang macam tu lah maksud dia. Pandai-pandai lah, faham sendiri lah. Aku pun tak tahu pasal apa Louis buat macam ni. Pada pandangan aku, mungkin dia nak viral lah kan. Kartel-kartel ni dekat Mexico semua orang tahu lah kan. Orang kenal lah, perasan lah kewujudan kumpulan-kumpulan gangster ni lah. So bila video macam ni timbul, confirm viral lah kan. Kononnya bila viral, orang akan cakap, "Weh, budak ni berani gila kan. Budak ni hardcore nya. Follow." Tu pada pandangan mata dia kan. Mungkin ramai yang sokong, tapi ramai juga yang cakap budak Louis ni dah tak lama dah ni, 3 kali Jumaat lagi. Tengok apa dia fame boleh buat kat kita. Fame ni dia boleh ubah. Yang pandai boleh jadi bodoh, yang sopan jadi kelojoh, yang jantan jadi bapuk, yang lawa jadi batok. Katanya dalam video tadi tu kan, Louis tengah mabuk lah. Orang yang kejap fame dan mabuk dalam masa yang sama memang tak terkawal lah kan. Sayangnya ending kisah ni kan tak mengikut plan Louis lah. Dia salah jangka lah orang cakap. Kalau dia mention nama kartel saja lah, mungkin tak menjadi masalah lah. Ahli-ahli kartel ni pun banyak lagi kerja lain nak buat lah. Tak layan lah setakat budak umur 17 duk merapu itu lah. Tapi silapnya dia pergi mention nama individu lah. Specifically nama El Mencho, nama leader kartel yang bahaya ni. Bila mention nama orang, benda ni jadi personal lah. El Mencho sebagai leader kumpulan kartel lah, memang kena bertindak lah orang cakap untuk jaga nama lah, jaga image dia. Ni bukan image bodoh pekak dekat social media lah. Ni image real life. Image ni melibatkan reputasi dia dalam dunia kartel, dalam bisnes. So seharusnya El Mencho bertindak lah. Bertindak untuk bagi pengajaran dekat orang lain lah, yang hang jangan main nama El Mencho. Dekat Mexico lah, kartel yang pertama adalah Sinaloa kartel, diketuai oleh El Chapo. Tapi El Chapo tumbang lah, ditumpaskan
ditahan oleh pihak berkuasa. Dan law ni El Mencho pula ambil alih mengetuai kumpulan kartel yang baru. Sebenarnya banyak lagi kartel yang wujud dekat sana tapi mungkin underground kot, tak sampai ke mainstream lagi orang tak berapa nak kenal CJNG ni punyalah ganah. Depa pernah letukkan helikopter tentera guna RPG. Katanya helikopter tu nak ambush kumpulan depa teritori CJNG Depa pernah potong kepala babi dan hantar ke depan pintu rumah menteri. Mungkin nak sampaikan mesej tertentu Depa pernah ambush sekumpulan anggota polis yang sedang memburu grup depa dengan berjaya bunuh 14 anggota polis pada tragedi yang sama. Kematian yang telah dilakukan oleh CJNG ni melibatkan orang awam, menteri, polis, tentera dan ramai lagi Depa tak kira siapa memang hentamnya sebab tu depa the most violent cartel. CJNG juga merupakan antara supplier dadah yang major yang besar orang cakap beroperasi seluruh dunia sampai ke Eropah, Asia. Depa juga ada beberapa buah makmal metafetamin seluruh Mexico. Depa ada terlibat dengan penyeludupan senjata, petrol, arak, colek, tebusan dan lain-lain. Macam El Chapo ni nama dia mainstream semua orang tahu, satu dunia kenal Tapi sebaliknya El Mencho ni dia suka bekerja di sebalik tabir bekerja dalam bayang-bayang. Tak ramai yang tahu tentang dia. Susah aku nak trace dia. El Mencho ni dia bukan setakat the most wanted man dalam Mexico, tapi dia juga wanted di Amerika dengan hadiah sagu hati bernilai $10 million kalau berjaya berkas El Mencho. Antara reward yang tertinggi katanya keuntungan purata El Mencho sepanjang dia handle CJNG ni mencecah hampir $1 billion. El Mencho ni dia ada kumpulan pertahanan sendiri askar private komplit bersenjata macam askar-askar negara. Padahal mula-mula dia cuma ahli biasa dalam satu kartel ni, Millennial Cartel. Tapi lepas ketua Millennial Cartel ditumpaskan, kena tangkap, dijatuhkan hukuman mati El Mencho belah dan tubuhkan kartel yang baru, kartel generasi baru. El Mencho punya naungan, dia punya payung lebih hardcore Depa ada banyak buat pembunuhan besar-besaran, mass murder, killing spree. Tahun 2011 pihak berkuasa pernah jumpa 35 mayat bergelimpangan sekitar Veracruz. Mayat-mayat ni dikatakan kena seksa, kena torture dan dikerak-kerak beberapa bahagian. Tahun 2013 katanya kartel ni pernah kidnap dan rogol seorang kanak-kanak dan juga membunuh budak tu berusia 10 tahun. Lepas tu depa bakar pula mayat budak tu sebab depa ingat budak perempuan tu anak kepada ketua kartel yang bermusuh dengan depa tapi sebenarnya bukan. Basically depa buat macam tu dekat orang awam Dan kerajaan Mexico depa berpendapat kalau depa berjaya tumpaskan El Chapo, Mexico mungkin akan mengalami penurunan kadar pembunuhan kadar jenayah, kadar kematian. Tapi depa silap sebab lepas El Chapo kena tangkap, kadar jenayah, kadar pembunuhan di Mexico meningkat naik sebanyak 20%. Katanya at least 20,000 kematian setahun. So pendek cerita, El Mencho bukan orang yang kita boleh buat main ikut suka hati kita Berbalik kepada Luis up satu video di social media, video makian terhadap El Mencho. Walaupun makian tu agak simple sebenarnya. Lepas video tu viral dekat social media, majoriti masyarakat Mexico berpendapat yang video tu ibarat countdown hari kematian Luis pada 18 Disember 2017. Beberapa minggu lepas video tu viral, Luis buat lagi satu kesilapan yang besar up status dekat social media. Dia nak ajak fans dia jumpa bersalam-salaman, berkenal-kenalan dekat sebuah bar di Jalisco. Kononnya macam meet and greet orang cakap. Dia tak sedar yang dia sebenarnya diperhatikan oleh ahli-ahli CJNG selepas video tu viral. Tambah-tambah pula area yang Luis pilih tu merupakan black area orang cakap banyak smugglers, banyak penjenayah, banyak gangster yang berada dekat area tu Pada lebih kurang pukul 11 malam, masa Luis berada dalam bar tengah mabuk, tengah parti, tiba-tiba ada segerombolan manusia lengkap bersenjata masuk ambush cari Luis. Bila dah jumpa Luis,
beberapa tembakan tepat kepada Louis. Katanya Louis terkena lebih kurang 18 das peluru dan mati di tempat kejadian lah. Masalahnya tragedi ni juga telah meragut nyawa seorang bartender umur 25 tahun kot tak silap. Pengecaman mayat Louis dibuat melalui tatu dia kiri dan kanan tu kan. Dan sayangnya lepas pembunuhan Louis langsung tak ada penangkapan dibuat. Mungkin pihak berkuasa pun dah dibayar ah. So, setakat tu saja riwayat hidup Louis. Kisah seorang remaja yang overconfident dekat social media. Banyak pengajaran lah. Manusia ni macam dah diasuh dengan dunia maya lah. Zaman law ni lah. Social media ni macam satu dunia lain di mana personality kita berbeza lah. Berubah. Yang pendiam boleh jadi badut dalam social media. Yang miskin boleh jadi kaya dalam social media. Yang noob boleh jadi pahlawan dalam social media. Yang bodoh boleh acah pandai dalam social media. Yang lawa boleh melacur dalam social media. Macam-macam lagi lah. Semua macam dah terbiasa dengan dunia social media. Tiba-tiba semua berani nak bersuara berani nak maki hamun dalam social media. Aku tak tahu berapa kali lah aku sebut dalam social media. Sebab kita tahu lah ni dunia maya lah. Orang tak boleh sentuh. Sebab tu lah ramai yang buat kemas jarak jauh. Dan demi konten ramai yang suka buat benda bodoh lah. Semua orang teringin nak viral lah. Aku pun tak tahu pasal apa lah. Viral tu dah macam piala alam maya. Tak kisah lah kalau konten tu menghasilkan pendapatan lah. Kalau tu cara hang buat duit lah, it's okay lah. Tapi kalau sampai sanggup jatuhkan maruah diri negara, bangsa, agama, tu yang menjadi masalah lah. Panjang pula aku beletiak. So takat tu je video untuk kali ni. Jangan lupa like dan subscribe. Banyak lagi topik-topik yang menarik minat aku untuk menarik minat hampa sekali. So tak ada apa-apa dah aku Gerak lu.